Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan membentangkan tugasan berkumpulan kami yang membawa tajuk North Ridge Earthquake, California, 1994. Jadi berikut merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya, Nurah Hidayatul Hani, Nurul Iman Siti Nur Hazwani, Titi Nia Ramadhani dan Nurul Hanisah. Baiklah, pada perbentangan kami pada hari ini, ia telah merangkumi beberapa konteks yang boleh dibincangkan. Antaranya adalah berkenaan dengan pengenalan, punca kejadian berlakunya gempa bumi, impak selepas gempa bumi, langkah-langkah mitigasi dan akhir sekali adalah berkenaan dengan kesimpulan. North Ridge Earthquake, California, 1994. Ia merupakan satu gempa bumi yang telah melanda lembah San Fernando di selatan California, Amerika Syarikat pada 17 Januari 1994, di mana ia telah berlaku di bawah kawasan metropolitan yang padat dengan taburan penduduk, dan ia telah direkodkan oleh lebih 200 stesen gerakan yang kuat di kawasan metropolitan dan sekitarnya. Gempa bumi ini merupakan gempa bumi ketiga yang terbesar yang telah berlaku di negeri itu setelah tempoh 23 tahun selepas gempa bumi San Fernando 1971 dan 1989 bagi San Francisco. Dikatakan gempa bumi ini telah berlaku sekitar jam 4.30 pagi pada waktu tempatan, yang di mana ia telah berlaku di sepanjang sesar sungkup buta ataupun undiscovered blind trust fault, yang di mana ia belum telah ditemui sebelum ini di lembah San Fernando. Didapati pusat gempanya adalah di Reseda, pinggir bandar yang terletak kira-kira 23 batu, iaitu 37 km barat laut pusat bandar Los Angeles. Kejutan besar ini telah berlangsung kira-kira 10 hingga ke 20 saat dan mencatatkan magnitude 6.7. Anggaran kematian telah terdiri daripada hanya di bawah 60 hingga lebih 70 orang terkorban, dengan kebanyakan kajian telah meletakkan jumlah itu sekitar 60. Gempa bumi ini yang berskala besar telah mengakibatkan berlakunya kerosakan harta benda yang amat teruk dan meluas. Walaupun kerosakan paling teruk dialami oleh komuniti di barat dan utara lembah San Fernando, namun kawasan lain di daerah Los Angeles juga turut terjejas. Begitu juga dengan sebahagian daerah Ventura, Orange dan San Bernardino. Ratusan bangunan yang telah musnah sepenuhnya adalah agak rendah berdasarkan kekuatan gerakan tanah. Seterusnya adalah punca kejadian gempa bumi North Ridge. Punca terjadinya gempa bumi North Ridge melibatkan pelbagai faktor, antaranya ialah tetapan tektonik, sempadan plate antara plate Pasifik dan plate Amerika Utara, berlakunya aktiviti seismik akibat pergerakan plate Pasifik ke barat laut relatif terhadap plate Amerika Utara. Sistem sesar Sa-Inggris juga menampung banyak pergerakan relatif antara kedua plate ini. Selain itu, faktor manusia dan alam sekitar yang melibatkan urbanisasi dan infrastruktur bersambung kepadatan bandar dan kod bangunan yang tidak direka untuk menahan genggaran yang kuat. Punca lain terjadinya gempa bumi ini adalah disebabkan oleh mekanik sesar. Dalam konteks mekanik sesar, sesar tujuan serta pengumpulan dan pelepasan tekanan gempa bumi mekanik sesar. Sesar tujuan tersembunyi adalah sejenis sesar balikan yang tidak memecahkan permukaan bumi, tersembunyi di bawah bumi sehingga sukar dikesan tanpa kajian geologi yang terperinci. Gempa bumi North Ridge berlaku pada sesar tujuan tersembunyi yang sebelumnya tidak dikenal pasti, kini dikenali sebagai sesar tujuan North Ridge. Sesar ini menyebabkan satu sisi ditolak ke atas sisi yang lain. Bagi pengumpulan dan pelepasan tekanan pula, tekanan terkumpul dalam kerak bumi akibat pergerakan plate tektonik berterusan, terutama di sepanjang garis sesar. Ketika tekanan melebihi daya geseran yang menahan sesar, ia dilepaskan dalam gelinciran tiba-tiba, menyebabkan gempa bumi. Pada gempa bumi North Ridge, tekanan pada sesar tujuan mencapai tahap kritikal dan mengakibatkan lebih dari 3 meter. Selain itu, gempa bumi ini memiliki hypocenter sekitar 18 km di bawah permukaan, yang menyebabkan genggaran kuat di permukaan dan potensi kerosakan besar. Penyebaran gelombang seismik melalui kerak bumi dipengaruhi oleh komposisi geologi setempat, termasuk lapisan sedimen dan struktur lembah yang dapat memperkuatkan gelombang seismik dan meningkatkan intensiti genggaran di permukaan. Gempa bumi
Northridge juga disebabkan aktiviti seismik sebelumnya, seperti gempa bumi San Fernando 1971 menunjukkan interaksi kompleks antara sesar-sesar di kawasan itu. Sesar hujahan Northridge dipotong oleh sesar yang pecah semasa gempa 1971 pada kedalaman 8 km, memperlihatkan pengaruh interaksi ini terhadap pengalihan tekanan di wilayah tersebut. Gempa bumi yang berlaku di Northridge pada tahun 1994 jelas memberikan impak yang besar kepada manusia, terutamanya penduduk tempatan, di mana 57 penduduk tempatan terkorban dan hampir 9,000 orang tercedera. Lebih daripada 25,000 unit kediaman musnah dan 1,600 kediaman penduduk tidak lagi selamat untuk diduduki. 19 selepas gempa bumi berlaku, kerajaan hanya membaik pulihannya dimulakan pada kurang daripada separuh daripada 507 bangunan yang terdapat yang menyediakan 11,000 apartmen di kawasan yang juga dikenali sebagai bandar hantu. Keruntuhan yang berlaku pada gempa bumi di Northridge pada tahun 1994 terkenal sebagai salah satu bencana alam yang paling mahal dalam sejarah Amerika Syarikat, iaitu dengan kerugian yang dianggarkan sekitar $20 bilion. Kesan kerugian yang besar ini adalah disebabkan sebahagian besarnya oleh kerosakan infrastruktur dan pada bangunan, di mana lebih daripada 112,000 struktur mengalami kerosakan yang Keruntuhan jambatan yang berlaku semasa gempa bumi Northridge adalah berpunca daripada kegagalan tiang sokongan yang direka dan dibina sebelum tahun 1971. Dua jambatan yang dibina sejurus selepas gempa bumi pada tahun 1971 di lebuh raya Simi Valley, San Fernando Valley mengalami kerosakan tiang yang teruk yang menyebabkan kegagalan jambatan tersebut. Kegagalan jambatan yang pertama adalah kerosakan slab failure dan juga kerosakan apartmen, iaitu dipanggil sebagai pemampan. Slab merupakan bahagian jambatan yang menghubungkan jalan raya dengan jambatan itu sendiri. Apartmen pula adalah struktur sokongan di kedua-dua hujung jambatan yang menanggung beban slab tersebut. Akibat pergerakan tanah di belakang apartmen atau pergerakan apartmen yang kekal menyebabkan jambatan ini runtuh. Yang kedua pula adalah girder runtuh atau tidak berada di tempatnya. Tiang adalah elemen sokongan yang vertikal utama dalam struktur sebuah jambatan. Pergerakan gempa bumi yang akan menyebabkan kapasiti yang tidak mencukupi dalam tiang konkrit bertertulang sering disebabkan oleh kekangan yang tidak mencukupi dan juga butiran tambatan dan sambungan yang lemah. Yang ketiga adalah kegagalan tiang ataupun dikenali sebagai column failure. Girder adalah blok utama yang menyokong struktur sebuah jambatan. Kegagalan sebuah girder ini boleh menyebabkan keseluruhan struktur jambatan ini akan menjadi runtuh. Gempa bumi yang kuat akan menyebabkan galas teranjak ataupun menjadi rosak, menyebabkan girder menjadi tidak stabil dan jambatan ini boleh runtuh. Yang keempat pula adalah kegagalan asas yang juga dikenali sebagai foundation failure. Asas ni adalah merupakan bahagian struktur yang memindahkan beban daripada jambatan ke atas tanah. Kegagalan asas ini boleh menyebabkan ketidakstabilan keseluruhan jambatan dan menyebabkan jambatan ini juga mudah runtuh. Yang terakhir mungkin berpunca daripada kegagalan tanah. Tanah di bawah dan sekitar asas jambatan adalah memainkan peranan yang penting dalam sokongan sebuah struktur jambatan. Kegagalan tanah ini boleh menyebabkan asas menjadi tidak stabil dan jambatan mudah runtuh. Ini mungkin disebabkan oleh likuifikasi atau ubah bentuk tanah yang berlebihan. Mitigasi atau langkah yang boleh dilaksanakan terhadap kejadian gempa bumi ialah pemetaan zon gempa bumi. Pemetaan dapat dilakukan sebelum aktiviti pembangunan di sebuah kawasan. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, maklumat geologi akan diperolehi seperti dapat mengenali kawasan sesar aktif, zon pencairan dan kawasan yang berisiko tanah runtuh. Selain itu, ianya dapat menjalani penilaian bahaya seismik terhadap kawasan pembangunan. Hasilnya, penilaian ini dapat menentukan magnitude dan frekuensi gempa bumi yang berpotensi berlaku di kawasan pembangunan tersebut. Tambahan pula, ahli geologi juga dapat melakukan analisis tapak geoteknikal untuk memahami sifat tanah dan batuan di kawasan tersebut, sekaligus dapat membantu dalam reka bentuk asas bangunan yang sesuai dan kaedah yang paling tepat terhadap gempa bumi. Seterusnya, langkah lain yang boleh diambil adalah dengan mengadakan kerjasama dan penyelidikan yang bersifat antarabangsa. Hal ini kerana gagaran gempa bumi ini sangat dipengaruhi oleh keadaan geologi dan tanah tempatan. Justru, dengan kerjasama yang terjalin, pertukaran maklumat geologi dan teknologi terkini dapat disampaikan dan saling bertukar pandangan terhadap gempa bumi yang berlaku di negara masing-masing.
Antara contoh projek yang telah dilaksanakan ialah projek Trinet. Projek ini telah dilaksanakan pada tahun 1997 oleh Institusi Teknologi California. Projek ini bertujuan adalah untuk mengembangkan dan memodenkan pemantauan terhadap gempa bumi di serantau dan menyediakan maklumat yang tepat berkaitan gempa bumi. Projek ini melibatkan pemasangan 150 seismometer jalur lebar, pemasangan 450 pendirian gerakan kuat dan pembangunan pusat data untuk tujuan mengurus dan memproses maklumat menjelang tahun 2002. Selain itu, projek kedua ialah ShakeMap. Projek ini adalah penting dalam menghasilkan peta kontur yang realistik yang dapat menunjukkan keterukan dan taburan getaran tanah dalam beberapa minit selepas berlakunya gempa bumi dalam web Trinet. Terbukti, projek ini sangat membantu pegawai pengurusan kecemasan dan pengurus infrastruktur dan sistem talian hayat. Ini setiap kali gempa bumi yang berlaku di California, terdapat beberapa peta serantau yang tersedia di web yang menunjukkan contrak getaran. Dan akhir sekali ialah ANSS. ANSS adalah Sistem Kebangsaan Seismik Lanjutan. ANSS adalah satu inisiatif untuk mengembangkan keupayaan Trinet ke pusat bandar lain di kawasan yang berisiko seismik tinggi hingga sederhana. Melalui ANSS, USGS dan rakan kongsi serantau telah membangunkan semula keupayaan Trinet di rantau San Francisco Bay, wilayah Puget, Sunset Lake, City Reno dan kawasan St. Louis. Selain menyediakan maklumat gegaran tanah untuk tindak balas kecemasan, komuniti kejuruteraan juga boleh menggunakan data ANS dalam reka bentuk dan pembinaan bangunan tahan gempa bumi dan kemudahan kritikal. Seterusnya, kita berarah ke langkah mitigasi dari segi struktur, iaitu dengan membuat penambahbaikan kod pembangunan. Walaupun setelah Kod Bangunan Seragam 1976 telah dikeluarkan, namun pada tahun 1994, gempa bumi telah menyebabkan kerosakan yang teruk walaupun bangunan itu telah direka bentuk semula. Oleh itu, pembaikan seismik diperlukan dengan memperkukuhkan semula bangunan yang sedia ada untuk memenuhi piawaian seismik, terutama hospital, sekolah dan juga bangunan kecemasan. Selain daripada pembangunan seismik, pelaksanaan piawaian pembinaan baru seperti Kod Bangunan Seragam 1997 untuk meningkatkan daya reka bentuk penambat dinding dalam bangunan condong ke atas konkrit disertai dengan keperluan perincian dan pemeriksaan yang lebih ketat. Seterusnya, dengan membuat penambahbaikan infrastruktur dari segi kejambatan dan juga jejantas bagi mengelakkan berlakunya runtuhan berulang. Selanjutnya, membuat perancangan guna tanah dengan menetapkan peraturan pengusunan. Menguatkuasakan undang-undang pengusunan diwujudkan untuk menghadkan pembinaan di kawasan yang berisiko seperti berhampiran garisan sesat atau di kawasan yang tidak stabil. 3 dekad dahulu, tiada sistem amaran awal yang disediakan dan para saintis tidak dapat mengukur gempa bumi atau menentukan pusat gempa. Maka dari itu, langkah mitigasi yang dapat diambil adalah dari segi persediaan kecemasan. Pertama adalah daripada sistem amaran awal. Ia amat diperlukan bagi kawasan yang berada berdekatan dengan zon sesar ataupun lingkaran api Pasifik. Pembangunan dan penyelenggaraan sistem amaran awal gempa bumi akan memberikan amaran yang lebih tepat sebelum berlakunya bencana. Sistem amaran awal gempa bumi atau dipanggil sebagai Earthquake Early Warning System (EEWS) telah dibina untuk mengesan dan memberi amaran mengenai kedatangan gelombang seismik. EEWS kini beroperasi sepenuhnya di seluruh dunia. Seterusnya, pelan tindakan kecemasan perlu dilaksanakan dengan membuat latihan atau latih tuli untuk mengadakan latihan dan simulasi gempa bumi secara berkala untuk memastikan komuniti dan perkhidmatan kecemasan dapat disediakan. Selain daripada itu, penyerasan tindak balas perlu diwujudkan dengan jelas di kalangan perkhidmatan kecemasan tempatan, negeri dan juga persekutuan. Selanjutnya, persediaan kecemasan perlulah ada untuk menyediakan bekalan dan tempat perlindungan bencana di lokasi yang strategik serta menyimpan bekalan seperti air, makanan dan kit perubatan agar tidak terjejas oleh bencana. Sebagai kesimpulan, gempa bumi yang telah melanda California ini merupakan satu kejadian yang mengejutkan. Namun, bagi pada pandangan saintis, ia merupakan suatu fenomena yang boleh diramal. Kejadian ini seharusnya
menjadi peringatan bagi warga California untuk meningkatkan kesedaran dan penyelesaian baru bagi menghadapi gempa bumi pada masa akan datang. Walaupun pemulihan akan berlaku seiring dengan waktu, memori terjadi ini tetap tersemak dalam ingatan semua terlibat. Saintis menegaskan bahawa gempa bumi seperti ini akan terus berlaku di bandar California dan mungkin akan ada yang lebih sengit dan berpanjangan, menyebabkan kerosakan yang lebih luas bakal berlaku. Oleh itu, laporan ini telah mencadangkan tindakan untuk mengurangkan pendarahan California kepada peristiwa serupa yang akan berlaku di pada masa hadapan. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.